أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Assalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Kita baca pada hadis yang ke-12. Seperti biasa, sebelum kita sambung, kita tengok pada hadis tersebut. Pada hadis ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Okay. Hadis rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada kecantikan Islam seseorang itu apabila ataupun adalah dia tarkuhu meninggalkan dia apa-apa la ya'nihi yang tidak memberi manfaat terhadap dirinya. Ya, hadis rawahu Tirmidzi. Baik, alhamdulillah, semua yang saya hormati, sebelum kita lihat sambungan perbincangan kita pada menjauhkan diri daripada sesuatu yang tidak memberi manfaat adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Alhamdulillah, kita syukur dapat bersama di sini. Tadi saya ada live di TV Hijrah. Jadi time tu memang tak dapat nak adjust dengan masjid negeri, dan sini okey. Saya pun tengok, saya salah pukul 10, kepatutnya saya tengok banyak miss call tadi kan. Saya kata saya patut pukul 10. Oh, rupanya sebab biasalah kan, berjiran. Jadi ada orang buat conclusion macam tu lah kan, tak ada sana tak ada sini kan. Jadi belum tentu tak ada sana ada sinilah. Jadi kadang-kadang ralat-ralat yang berlaku tu saya dah maklum pada pihak masjid, tapi bila saya tengok jadual tu okey kat sini, saya pun tak maklum kat sini lah, kecuali kalau sini pun drag, maknanya maklumkan lah, insyaAllah nanti mic ni kena angkat sikit. Bismillah. Okey, lebih clear macam gema ni tak? Okey, macam mana? Okey. Baik ya. Okey, sekarang kita nak bincang daripada hadis ini. Mungkin saya kena cakap perlahan-lahan kot. Sebab dia jadi bergema kan. Mic-nya sangat bagus, cuma mungkin kita tak ramai. Jadi sebab dia set ni untuk jamaah yang ramai kan. Hadis kita dah bincang. Kita dah lihat istilah hadis. Dan kita cuba nak mengambil banyak tarbiyah daripada hadis ini. Apabila seorang Muslim itu melaksanakan kewajipannya dan menunaikan tanggungjawabnya, maka sesungguhnya beliau menyibukkan dirinya dengan urusan dirinya sendiri serta cenderung terhadap sesuatu yang memberi manfaat kepadanya di dunia dan akhirat. Beliau berpaling dari perkara-perkara yang berlebih-lebihan dan menjauhkan dirinya dari urusan-urusan yang jelek dan cenderung ke arah sesuatu yang memberi manfaat terhadap dirinya. Apabila kita ketahui bahawa perkara-perkara yang memberi manfaat dan ada kaitan dengan seseorang itu dalam kehidupan dunia adalah sedikit jika dinisbahkan kepada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya, maka hendaklah seorang Muslim itu hanya membataskan dirinya dengan perkara yang bermanfaat terhadap dirinya.
Dengan ini beliau akan terselamat daripada keburukan, kejelekan dan dosa. Beliau menghabiskan waktunya dengan menyibukkan diri melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kehidupan akhiratnya. Sikap sedemikian memberi dalil kebagusan keislamannya, kemantapan imannya, hakikat takwanya, kekangan ke atas dirinya dari hawanya dan kejayaannya di sisi Tuhannya. Apabila kita berikan prioriti kita, ya, sekarang ni manusia ni tentang apa dia punya set up priority. Kalau kita doa pada Allah, ya, kita cakap ni kita doa pada Allah biar jadi akhlak kita. Sebab apa maksud akhlak? Apa maksud akhlak? Saya katakan tadi biar dia jadi akhlak kita. Apa maksud akhlak? Akhlak ialah tingkah laku, perbuatan, ya. Tak dengar? Tak dengar saya? Terbit dari iman. Oh, ya. Baik. Akhlak ialah tingkah laku, perbuatan, ya, yang berlaku secara spontan. Of course dia terbit daripada dalam lah. Kalau buruk daripada nafsu, kalau baik daripada iman. Sebab akhlak ni dia sebenarnya akhlak tu umum. Dia boleh jadi akhlak baik, dia boleh jadi akhlak buruk. Ya, akhlak tu dia umum. Bila adab dia khusus. Tak ada adab baik, oh satu lagi adab buruk. Tak ada. Adab hanya baik, tetapi bila akhlak dia boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk, ya. Dan kita disuruh berakhlak baik, husnul khuluq, okey. Dan apa saya nak cerita tadi? Okey. Dan dia mesti spontan, tak dinamakan akhlak lagi kalau dia masih kita fikir nak buat atau tak buat. Dia mesti kalau kita ni orang yang senyum dan mesra, tak payah fikir nak senyum ke tak, nak mesra tak hari ni. Hari ni mood tak baik lah, malaslah mesra dengan orang, peduli dia orang. Itu belum akhlak mulia. Itu belum akhlak mulia, ya. Jadi akhlak mulia ni dia satu benda yang memang lahir spontan, pemurah spontan, bercakap baik. Jadi sebab tu apabila kita katakan kita set priority hanya benda bermanfaat, maka dia akan jadi spontan. Tak perlu alamak hari ni layannya lah benda tak elok, kan? Sedangkan kita tahu bahawa hadis ini sangat sesuai untuk kita sekarang. Mungkin selagi tak habis hadis ini, lagi itulah saya ulang untuk diri saya sendiri, sangat sesuai untuk dunia pada hari ini. Sebab dunia pada hari ini semuanya cerita tentang orang yang manfaatnya saya rasa jauh, ya, manfaatnya jauh. Saya tulis satu dalam IG saya lah, tulis je, bukan apa sangat pun. Kita hari ini banyak trap dalam sindrom durasi. Kalau kita tengok banyak dalam YouTube, dalam apa-apa, orang buat duration, orang buat apa tu, orang ada satu talk panjang ni, ni talk panjang ni, orang dalam internet dia tak apa nak kata, dia tak kuat untuk duduk daripada salam sampai wal asri, ya. Jadi dia orang nak apa point, so berlakulah orang pun potong, maka keluarkan yang point sahaja. Apa risiko? Risiko selalu berlaku ialah potongan itu difaham di luar konteks. Potongan yang duk potong tu berlaku di luar konteks keseluruhan. Yang ustaz tu ceramah sejam, dia potong 30 saat, dan 30 saat tersebut dibelas, dan bila belas dan orang faham, dan rupanya kefahaman tak sama dengan apa yang orang duduk mengaji sejam ni. Jadi sebab tu yang jadi confused bukan orang mengaji, orang tak mengaji.
Ya, yang follow kat FB kita okey jugalah, sebab dia pun follow at least daripada mula sampai ke habis. Ini problemnya yang potong. Ya, kadang-kadang 30 saat, kadang 40 saat, kadang 1 minit, 2 minit. Maka dia buat, kemudian siap caption yang kemudiannya. Itulah yang saya lihat punca banyaknya berlaku kita menghabiskan masa. Kalau Nabi suruh kita buat benda bermanfaat, banyak benda tak bermanfaat. Sebab benda tak bermanfaat dalam konteks kita sembang tadi, dia bukan sekadar benda sia-sia, tapi jadi apa? Jadi kita kelahi, jadi kita bermusuhan, jadi cela mencela, jadi kutuk mengutuk. Nampak tak? Terus kat bawah tu komen, ruang komen terus berlaku blam. Kenapa? Punca daripada tadi, sindrom durasi tadi. Kan? Kadang-kadang yang potong ustaz ataupun ustazah cakap lain, dia buat tulis kat atas tu lain. Saya tengok baru ni ramai juga yang tanya pasal ada ustazah Asma adalah bagi satu ajaran, kan, satu suruh baca ya barik, mungkin ada dengar kan. Saya yakin, saya rasalah ada seorang ustaz dia ulas, dan saya yakin ulasan itu tidak refer kepada tengok sejamnya ceramah ustazah tu, dan tidak juga refer kepada apa yang ustazah tu cakap, tetapi apa yang kadang-kadang tukang potong dia tulis caption sendiri. Maka dia tulis ya bariq, ya bariq, B-A-R-I-Q. Jadi ustazah tu cakap kat atas baca ya bariq. Jadi caption tu diulas oleh ada orang lain dan menyatakan tak betulnya, rosaknya, salahnya. Saya cuba balik tengok yang ustazah Asma cakap ya barik bihamzah, bukan kaf. Memang dia cakap siap ba alif ra hamzah, barik, ya barik. Kan barik ni nama Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Khaliq Al-Bari'. Nampak tak? Jadi, tetapi salah kat siapa? Orang yang tolong tulis. Tiba-tiba dia tulis ya Bari'. Dan ustaz ni tak nengok pun dengar apa ustazah tu cakap, terus kata bahawa syirik. Sebab Bari' tu maknanya apa? Unta yang duduk macam tu. Unta bila dia duduk melabuh, maka jadi ya Allahumma, wahai Tuhan, wahai unta yang melabuh, yang duduk belunjur. Nampak tak tu hadis ni? Kenapa hadis ni penting untuk kita? Habislah masa tak pasal-pasal kita kutuk ustazah, kita kutuk ustaz tu. Akhirnya kenapa? Itulah yang berlaku, menjadi benda yang menjadi mainan. Kalau tengok sebenarnya, kalau mengaji macam ni, saya yakin tak jadi isu. Tetapi kerana sindrom durasi tadi. Okey? Dan kemudian ada yang menyatakan kat situ, kalau kita ni berzikir, kita kena utamakan taqarrub, bukan mustajab. Sebab dalam tu kalau baca ya barik, ya barik, ya barik, maka dia akan ditunaikan hajatnya. Jadi dalam penerangan itu, kalau kita berzikir kena utamakan mustajab, kena utamakan taqarrub, bukan mustajab. Semua yang dikasih sekalian, bila sebut Allahumma, maknanya apa? Bila sebut Allahumma, spontan kita belajar, bila sebut Allahumma tu maknanya apa? Doa. Bila doa, nak apa? Mustajab. Tak pernah orang kata saya doa bukan untuk mustajab. Maka Allah ajar, Allah itu ada 99 nama. Lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama Allah. Jadi tak ada salah kalau kita menggunakan nama Allah untuk sebarang hajat. Tak adakah hadis Nabi kata kalau baca macam ni murah rezeki? Ada tak hadis Nabi pernah Nabi cakap? Pernah nak Nabi cakap kalau orang tu berhutang banyak, kemudian dia baca satu doa, lepas hutang
Ada. Jadi doa memang untuk mustajab. Sebab bila sebut Allahumma tu makna memang memohon. Jadi saya tengok berapa ribu orang komen kat bawah tu, sesuailah Nabi nasihat. Bermula daripada mentaliti, sikap. Kita ambil sebahagian, dan banyak lagi saya tengok fitnah berlaku dengan sebab itu. Ya, banyak lagi fitnah. Bahaya potong-potong ni. Kan? Alah, bukan susah sangat. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Pergi potong tengok pada tiada Tuhan tu. Lepas tu keluar. Kita kata dia ni dah murtad dah. Sebab kata tidak ada Tuhan. Rupanya kena potong. Kecuali Allah tu tak masuk. Itulah bahaya kan. Jadi the best belajar ialah datang ke masjid Bukit Jelutong. Okeylah, promosi lah sikit kan. Bagi masjid kita meriah kembali, tapi jaga SOP lah. Jaga SOP, kita pun dah jaga SOP, kita pun dah buat ikhtiar-ikhtiar yang perlu, ya. Buat ikhtiar-ikhtiar yang perlu. Baik. So, kalau kita ni menjadi akhlak. Apa akhlak? Perbuatan yang berlaku secara spontan. Maknanya, alamak, ini nampak orang berkelahi-kelahi, tinggalkan. Ya, ataupun masuk kelas, ataupun tengok dan tanya sebenarnya, ataupun tengok keseluruhan keseluruhan ceramah. Baik, sebab tu nak kena sabarlah. Ya, orang tak sabar kan. Orang nak tengok 1 minit je. Sebab lepas tu dia nak layan lagu ke, nak layan drama ke. Jadi dia seminit dia ada masa lah. Tu je punca dia kadang-kadang tu. Okey, telah diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha." Baik, ini nak ceritanya betapa Nabi galakkan sangat kita buat benda yang bermanfaat. Baik. Apa dia? Nabi kata, apabila seorang dari kamu telah membaguskan keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukan akan ditulis baginya 10 kebaikan seumpamanya sehingga 700 kali ganda. Ini adalah cara bagaimana pahala kita ditulis. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak ditulis dengan 1 pahala. Minima yang datang ini 10. Minima. Dan maksima 700. Tak samalah, kita ni ada tak sama, ya. Ikut susahnya kita datang, ikut bersungguhnya kita datang, ikut adab kita menjaga dalam satu kebaikan kita buat. Itu kita punya markah pahala makin tinggi. So siapa yang ajar ni? Nabi. Jadi ada juga orang dia confuse, dia kata kami ni beribadat apa nak pahala-pahala ni? Wow, ni tahap tinggi. Ini tahap tinggi. Mana boleh kita nak, kalau kita ikhlas kita tak nak pahala. Siapa yang janji pahala? Nabi, Allah dalam Quran. Jadi apabila Nabi janji, Allah janji, itu bukan satu salah. Okey? Jadi betapa Allah nak galakkan kita, betapa Nabi nak galakkan kita buat baik, 1 kebaikan 10 catatan sehingga 700 kali ganda. Dan ini berlaku bila? Ini berlaku bila? Berlaku sekarang. Berlaku bulan Sya'ban. Tidak bulan Ramadan. Tidak bulan Ramadan. Bulan Ramadan standard ini Allah tak pakai. Seorang boleh buat 1 kebaikan, Allah boleh bagi garas balasan tanpa hisap. Kalau kita tekan kalkulator dia keluar, kalau kita duduk darab, kita multiply dia darab, akhir dia keluar apa kat sini?
Dia keluar apa? Siapa tahu? Kalau kita tekan banyak kali kat kita punya calculator, dia keluar apa? Last kali. Saya tahulah memang tak pakai calculator kan. Semua main pakai minda je kan. Payah juga ya kalau orang cakap matematik ni kan. Kan? Dia keluar apa agaknya? Dia keluar E. Kan? Apa mana E? Entah. Kalkulator pun tak kerti. Tak adalah. Dia dah tak boleh nak baca. Itulah dia amalan kita di bulan Ramadan. So di bulan Ramadan kalau kelas ini masih ada, saya tak tahu ada, biasanya cuti. Ada ke cuti? Ada. Setengah banyak kelas cuti. Dalam banyak amalan, paling besar menuntut ilmu. Ada orang Ramadan cuti, ruginya lah. Kenapa? Sebab hak paling besar pahala kita tak buat. Kita ambil pahala yang kecil-kecil lah. It's okay lah, tak apalah. Adalah alasan-alasan ya. Baik. Nak ceritanya, di bulan Ramadan Allah tak pakai 10,700. Dia adalah bighairi hisab. Malaikat tak tahu nak tulis, maka Allah tulis. Allah kata tulis kebaikan dia saja. Wa ana ajzi bihi, aku yang membalasinya, bukan ikut skema yang aku telah berikan kepada kamu untuk menulisnya. Allahu Akbar. Jadi sebab tu bulan Ramadan lebih lagi kita buat benda bermanfaat. Tetapi kalau di bulan Rejab, Syaban tak latih diri kita, masih lagi apa ni? Masih lagi cakap kosong, masih lagi layan yang memang asal benda nak kelahi, itu yang paling kita suka tengok kat internet. Asal ada benda yang salah menyalah, orang ni kata tak betul, orang ni, itu saja kita punya makanan dalam minda kita. Maka bulan Ramadan sama je. Dia tak boleh tiba-tiba bulan Ramadan nampak je anak bulan Ramadan diisytiharkan terus jadi baik. Tak. Dia jadi macam tu juga. Cuma yang berbeza apa dia? Pahala dan balasan. Dan Nabi sebut wa kullu sayyi'atin ya'maluha, tapi kalau benda tak baik, pun begitu sekali, kena ceritalah juga, maka ditulis satu kejahatan. Ditulis dengan sepertinya, ya, mana tak macam kebaikan tadi. Imam Malik telah menukilkan, nukil ni daripada bahasa Arab sebenarnya, kan? Nukil bahasa Melayu kan? Ya, menukilkan itu bahasa Melayu kan, tetapi daripada bahasa Arab. Naqlun, naqal kan, ilmu naqal. So tapi orang Melayu mana ada nak qaf ni, nukil, dia tak ada nukil, main nukil je. So nukil tu maknanya dipindahkan, ya, telah menukilkan, maknanya mesti ada satu tempat yang diambil, diletak di dalam Muwatta, iaitu telah sampai ke pengetahuannya bahawa telah dikatakan orang kepada Luqman, ya. Jadi Imam Malik tulis inilah Muwatta, maka dikata kat situ telah sampai kepadanya. Maknanya saya tak pasti bagaimana bentuk tulisan dalam Muwatta tersebut, tapi kalau catatan yang begini, maknanya dia hanya menulis apa yang dia dengar tanpa ada dia punya sanad ataupun riwayat. Jadi bicara di zaman dia, apakah yang menyebabkan engkau sampai kepada kedudukan yang kami lihat? Ya, sebab Luqman digelar Al-Hakim. Kenapa seorang itu mencapai Al-Hakim, bijaksana? So bagaimana kita nak capai bijaksana? Maka berkatalah Luqman perkataan yang benar, menunaikan amanah, dan meninggalkan barang apa yang tak ada manfaat. So siapa nak jadi bijak, buat 3 benda ni. Apa yang pertama? Cakap yang betul saja. Tak ada benda yang betul tak payah cakap, ya. Cakap hanya yang betul, tak ada benda tak payah cakap, ya. Pilih hanya bercakap perkataan yang betul. Kemudian tunaikan amanah,
Ya, tunaikan amanah. Amanah kita dengan Allah, amanah kita dengan suami, amanah kita dengan isteri, amanah kita dengan anak, amanah kita dengan mak ayah. Tunaikan. Dan yang utama kemudian meninggalkan barang yang tak ada manfaat. Baru kita dapat bijaksana. Patutlah hari ini akhir zaman ada orang, ramai orang ada ilmu tetapi tidak ada bijaksana. Sedangkan nak hidup atas muka bumi, dia mesti ada ilmu dan bijaksana. Ya, sebab itulah pada peringkat mula ketika malaikat Allah kan yang kita baca doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal, nampak dua, alim hakim. Ya, sebab ulama tafsir kata apabila Allah nak menceritakan tentang asal usul, Allah ceritakan tentang Nabi Adam. Ya, Allah akan ceritakan tentang Nabi Adam. Jadi bila cerita tentang Nabi Adam, penciptaan dia, malaikat, itu tentang asal usul. So maknanya back to basic. So, kalau orang kata back to basic dalam tafsir, Allah akan cerita tentang kisah Nabi Adam. So apa yang paling penting dalam kisah Nabi Adam? Kisah malaikat kata innaka antal alimul hakim, sebab Allah dah ajar kepada Nabi Adam ilmu, tetapi malaikat menyebut Allah itu bukan hanya ada ilmu, tetapi Allah itu maha bijaksana, menunjukkan bahawa Nabi Adam itu juga bukan sekadar diberi ilmu tetapi diberi bijaksana. So sekarang kita dapat tips untuk dapat bijaksana daripada Luqman Al-Hakim. Salah satu yang paling besar untuk dapat bijaksana adalah tinggalkan benda tak bermanfaat. It's okay, tinggalkan. Tapi bukan senang kan? Macam best kan? Benda tak bermanfaat ni best. Itu yang payah tu kan. Saya bukan cakap untuk semua ni saya tengok solehah belaka kan. Saya cakap untuk diri saya. Banyak masa kita habis kan? Banyak masa kita habis kat WhatsApp group kita, banyak masa kita habis kat IG kita, FB kita, Twitter kita, apa lagi? TikTok kot lah. Ada TikTok juga melampau lah. Habis ya Allah, anak-anak kita habis masa. Tu belum lagi game kan? Semua benda tak ada manfaat. Semua benda yang memang betul-betul tak ada manfaat sama sekali. Dia main game kan? Ayah pula duk layan hak tadilah durasi tu sama juga. Jadi Allahu Akbar, apa tinggal kebaikan untuk kita? Nol. Mati-mati tengok ya Allah tak ada pahala pun. Mati je ya Allah tak ada pahala rupanya. Ingat banyak. Kalau ada sikit pun habis dah. Kenapa duk ngata orang, ngumpat orang, mencaci orang? Kita ni pula satu tabiat. Kalau kita tak suka, kita nak semua orang tak suka. Tu payah tu kan. Kita tak boleh aku tak suka seorang, biarlah orang lain suka. Bengkak kita. Kalau tiba-tiba orang yang kita tak suka, orang suka. Ya Allah, macam mana nak bagi orang tak suka? Berikhtiar kan. Allah Rabbi, ya Allah bantulah kami ni ya Allah. Baik, sekarang kita cakap tentang hati yang berzikir kepada Allah akan terhindar daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi rupa-rupanya sebab apa jadi melampau sangat kita ni? Sebab masalah hati. Balik pada soal hati kita. Kenapa tiba-tiba hati suka benda tak baik? Maaf saya, kenapa kita suka baca benda tak baik walaupun tak bermanfaat, tak ada faedah pun. Ya, tak ada faedah pun. Kenapa? Sebab rupanya puncanya hati. Hati yang tak berzikir pada Allah. Hati yang tak merasai pun manis untuk zikir pada Allah. Hati yang tak rasa lazat pun menyebut nama Allah. Hati yang tak rasa apa pun sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, seorang muslim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa kita kena sampai kepada darjat seolah-olah melihatnya. Ni dalam hadis yang kita dah belajar kan sebelum ni. Apa itu ihsan kata Nabi? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau saat sembah Allah merasai seakan-akan engkau itu melihat Allah.
Ya, seakan-akan engkau tu melihat Allah. Kemudian menghadirkan dirinya bahawa beliau dekat dengan Allah. Ya, kita kena hadir, hudurul qalb, disebut dalam bahasa Arab hudur al-qalb. Kita duduk dalam majlis ini, rumah Allah, taman syurga, bukan sekadar jasad kita, tetapi kita kena duduk diam, hadirkan hati kita. Sebab hati ni masya-Allah kal usfur, macam burung ciak. Ya, kalau geram semalam, geram lagi. Kalau bengkak semalam, bengkak lagi. Ada je hati kita ni. Dia nak duduk tenang macam kita duduk ni, tak. Nampak tenang kan? Hati belum tentu. Tak, bukan yang depan ni, yang ni. Tengok saya. Kecil hati orang. Anak okey apa? Ada saya. Nampak macam okey, tak berpusing-pusing kursi sana kan? Itu jasad lahirnya. Tapi hatinya, Allahu Akbar. Ya, hatinya sesuatu yang lain. Jadi sebab tu kita nak hudurul qalb, nak hadir hati ni yang payah. Kenapa solat kita kosong? Kenapa? Sebab hati kita tak hadir dalam qiyam kita. Hati kita tak hadir ketika rukuk badan kita. Hati kita tidak hadir ketika kita menyungkur sujud. Hati kita tidak hadir ketika kita bersimpuh. Hati kita tidak hadir ketika kita sebut Allahu Akbar. Ya, jadi semua tu lahiriah sahaja. Tapi akhirnya sakit tu hati. Nampak tak? Sakit betul hati. Hati dia sakit. Padahal jasad dia okey je nampak dia. Tetapi yang sakit tu hati. Yang stres, yang depres, yang segala macam yang berlaku, ya, kebanyakannya adalah soal hati. Ya, pastinya soal hati. Dan memalingkan dirinya daripada benda yang tak bermanfaat pada dirinya. Jadi ditekankan sini sebenarnya kita ni tak boleh nak dapat zikir, tak boleh nak dapat hudurul qalb sebab dah penuh dalam tong hati kita tu benda-benda tak bermanfaat. So kena buang dulu, nak kena buang benda yang tak bermanfaat. Nak cakap pada hati kita ni, nak cakap pada minda kita ni, buanglah, cukup-cukuplah, sudahlah, letakkan full stop. Kan? Kalau kita bermasalah dengan orang panjang, tak pandai berhenti. Tak boleh nak berhenti. Ya, kalau kita bermasalah dengan suami tak pandai berhenti, kita tak letak full stop, okey cukup. Aku lemah, dia lemah, yang sempurna adalah Allah, kita minta ampun pada Allah. Mengalah bukan erti kalah pada Allah. Nak letak full stop tu tak, letak koma je. Koma tu maksudnya apa? Tunggu je masa kan. Tu kalau full stop habis cerita. Nak habis tu payah. Jadi benda ini yang penuh dalam hati kita menyebabkan tak dapat rasa manisnya lazatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Sebab tu dalam tasawuf benda nombor satu ialah mesti uruskan hati yang kotor tu dulu. Kena urus tu dulu. Sebelum kita nak masukkan rasa wow, bestnya sifat-sifat baik, kena buang dulu sifat-sifat jahat. Kena buang rasa besar diri. Kena buang rasa nak dipuji. Kena buang rasa nak orang lihat kebaikan kita. Kena nak buang hak tu. Tak best kan? Sebab kita hantar orang tadi supaya orang tengok kita kan, tahajud kita. Kita tahajud, kita dah update dah. Kan? Ya Allah, bantulah. Kan? Sebab tu kalau saya kira lagi umrah kan, contoh umrah. Pergilah umrah dan sebut pada diri kita sendiri, aku dipanggil oleh Allah sebab aku ni bermasalah. Yang ada masalah tu aku. Maka Allah nak panggil seolah-olah masuk dalam rumah Allah. Seolah-olah ya. Jangan salah faham. Kita pergi rumah. Sebab bila kita pergi umrah, kita menjadi duyufur rahman kan? Kita guna perkataan tu, duyufur rahman. Duyufur rahman. Tetapi rumah, setiap rumah ada tuan dia. Apa kata ada orang dia kata nak jumpa kita? Sukalah kan? Ada orang nak jumpa saya lah contoh. Kita, rumah kita ada orang datang daripada kampung nak jumpa kita. Happy. Tapi bila dia masuk, dia bukan bercakap dengan kita pun. Dia tak tengok muka kita pun. Dia asyik selfie sana, selfie sini. Kita kata kita ni ada ke tak ada ni? Hello. Kalau boleh macam tu kan. Kita duk heboh, kita duk cerita lagi, kita duk, sedangkan ya Allah panggil sebab kita ada masalah. Kita
kita pula rasa kita okey nak share everything dengan orang lain yang tak datang. Orang lain okey, sebab tu Allah tak panggil. Kita yang bermasalah sebab tu Allah panggil. Pemikiran tu tak ada sebab kita rasa kita special. Apa tak lagi orang lain tak boleh pergi, kita yang dapat pergi. Nampak tak syaitan pandai kan? Bila masa kita akan dapat rasa menangis yang lazat? Menangis nak update boleh. Allah, anak leleh air mata depan Kaabah. Cerita kat orang. Air mata tu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi semua benda kita bagi kat orang apa untuk Allah? Tuan rumah. Tak ada benda yang kita nak bagi pada Allah. Jadi apa yang Allah nak bagi kat kita? So kata ada benda yang kita nak bagi pada Allah, apa yang Allah nak bagi pada kita? Redanya kita tak dapat, sayangnya kita tak dapat, sukanya kita tak dapat. Harap suka orang tekan like tu kan bukan ada perasaan pun. Dia tekan je like tu. Kan? Kan? Sebab nak tekan dislike kan nampak kejam sangat kan. Sebab masa kita melancong kat New Zealand pun dia like juga kan. Jadi dia tak nak tekan lah. Kita marah pula tu. Bila I update tentang New Zealand bukan main orang like. Tetapi bila I update umrah tak ada yang like. Lah, apa kena-ngena orang? Ini contohlah ya di akhir zaman ya Allah. Itu yang sambil tawaf update kan. Kan? Oh siap macam ni. Tuan rumah duk tengok ni kan. Ya Allah ya Tuhanku kan jauh kan. Sebab tu nak buang tu. Sebab dalam hati kita ni kita suka ya, dia suka kemegahan. Ya, kemegahan. Kita jadi megah. Kita suka masa kita tak ada kenal masjid ni lagi dulu, masa kita lara dulu, kemegahan kita mungkin handbag kita, rumah kita, kereta kita. Tetapi bila dah berhijrah, kemegahan pun berhijrah juga. Ingatkan berhijrah kepada Allah, berhijrah kepada kemegahan nak tunjuk yang kita baik. Kemegahan yang kita tu dah jadi macam warak. Kemegahan yang nak tunjuk kita tu alim. Allahu Akbar. Jadi akhirnya di mana Allah? Ya, di mana Allah? Dalam hati kita langsung tak ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah kata apa? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah tengok orang yang betul-betul. Ni yang betul-betul ni. Allah kata apa? Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Ya Allah, maksudnya Allah kata kamu bersusah-susah kepada Allah. Jadi orang yang betul-betul tu Allah lihat orang yang bersusah-susah kerana Allah. Dan kamu jangan risau kata Allah famulaqihi, kamu mesti jumpa aku. Kamu mesti jumpa aku yang kamu bersusah-susah tersebut. Tapi kalau duk susah kerana manusia sedangkan kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Inilah yang benda yang hadis ni biarlah kita dalamkan ya. Sebab bukan senang kata Imam Al-Ghazali nak keluar daripada kebiasaan sekeliling. Sebab benda yang paling mencetak manusia ialah sekeliling, bi'ah, environment. So kalau environment kita macam tu, mula-mula orang pelik, lama-lama orang tak pelik. Dulu kalau sedekah menunjuk orang pelik, hari ni kena menunjuk tiba-tiba. Daripada kita dulu, saya masih ingat dulu ya, kalau orang nak bersedekah pakai apa tu, mock check. Orang kata nak bagi biarlah ikhlas, kan? Tapi lama-lama dinormalisasikan. Akhirnya tak apa. Lepas tu kalau tak tunjuk tak boleh. Nampak dia punya twist oleh syaitan tu senang je. Kalau kita nak sedekah ni kena tunjuk kat orang. Tak tunjuk tak boleh. Allah. Akhirnya sedangkan sedekah itu pada orang kerana Allah, bukan pada orang kerana orang. Memang pada orang tetapi kerana Allah. Sekarang ni pada orang kerana orang. Macam mana kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, macam mana kita nak jumpa Allah? Ini contoh benda-benda yang kena takhalli, kena buang benda ni. Ya Allah, susahnya lah. Sebab tu benda yang paling susah ialah nak membuat proses takhalli. Dalam tasawuf yang susah ni nak membuat proses takhalli tu. Mula nak kenal pasti dulu, nak identify ada tak kita ni kibir, ada tak kita ni hasad.
Kawan kita naik pangkat, apa kita rasa? Tak rasa apa-apa. Tak rasa apa. Dengki? Tak. Benci? Tak. Apa yang ada dalam hati? Hasad. Maknanya bila kita suluh, tak suluh kita rasa okey. Sebab sepatutnya ialah kita gembira dengan orang gembira. Tetapi tak rasa apa pada orang gembira, sebenarnya hasad dah ada dalam hati. Apatah lagi kalau memang geram betul lah, bulu betul lah dia ni kan. Itu bukannya tu dia ampu Jack. Nak bagi nak keluar, nak rawat sakit hati kita yang bengkak kat dia tu. Ya. So nampak tak? So kalau kita tak suluh dengan ilmu, macam mana kita tahu kita ada mazmumah tu? Kita ingat kita tak ada. Ini yang saya suka sebut. Apa kata Syekh Abu Hasan Syazili? Dia kata man lam yataghalghal bihadhil alam mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Orang yang tidak masak benar ilmu menyuluh tentang hatinya, orang itu mati dia dalam keadaan melakukan dosa besar, sedang dia tak tahu yang dia ada dosa besar. Kita ingat dosa besar tu merompak, mencuri, menyamun. Kita okey. Rupanya dosa besar ada yang bersifat batin. Sombong, apa lagi? Ujub, apa lagi? Hasad, jahat sangka. Itu semua benda-benda yang kena buang. Nah, sebab tu hari ini yang ni kita tak buat. Yang kita buat ialah kena baca Quran, kena zikir. Imam Ghazali kata macam inilah contoh. Zikir, baca Quran, macam kita ambil madu. Kan? Madu hari ni pun problem juga kan. Bila cek-cek balik, Masya Allah, banyak made in China. Go through Yaman. Susah betul lah. Dia ekspor Yaman, Yaman ekspor Malaysia. Label madu Yaman. Kan? Kalau madu betul tahan juga. Kan? Masalahnya adalah chemical. Wallahu alam. Tapi saya pernah cerita dalam kelas kan, yang saya ceramah kat mana, jumpa di satu tempat dekat KL. Saya tengok dia bawa lori. Lepas tu saya dah cerita kot. Tak apa ya? Tak apa ke? Ustaz kata bercerita benda tak bermanfaat ni macam tak bermanfaat. Allahu Akbar. Rasa bersalah lah pula. Bukan saya harap bermanfaat. Dia pun duduk, saya pun sembang lah. Saya kata dari mana? Dia kata daripada Perlis. Perlis. Saya kata bisnes apa? Madu. Okey, ni yang saya nak cari, saya kata. Sebab kita nak tahu madu tu okey, original kata original, asli kata asli. Saya tanya jujurlah. Jujurlah, saya tak mengapa. Cakap tu terang, saya tak cerita kat orang. Untuk saya saja. Kan? Saya cerita kat orang pun bukan nak percaya pun kan. Jadi saya cerita madu yang jual tu. Sebab dia kata yang dijual tu yang hantar kat kedai yang jual kat atas tu. Saya tentu tolonglah cakap, itu asli ke tak? Dia kata asli. Asli dia kata, 100% asli gula. Seratus peratus asli gula. Gula daripada Thailand, sakarin, ibu gula tu. Dia proses. Di KL biasanya ambil perisa daripada Indonesia, dibancuh dan didistribute. Gula tu memang tak ada rasa, tetapi bila dia masukkan, katalah 1 ton drum tu, dia masukkan dalam kadang-kadang sikit je. Perisa tu kan macam kita perisa apa tu? Tiram kan. Yang botol perisa tiram, bukan tiram, bukan. Itu memang perisa. So dia masukkan, bila bancuh, kemudian masuk pula yang boleh jadi buih-buih kat ujung tu. Dia semua ada benda tu. Keladak-keladak tu pun dia boleh masuk juga. Dan tuang, cium, rasa,
sebiji macam madu. Contohlah, ni contoh cerita balik tadi, ya. Nak cerita maknanya akhir zaman ni patutlah orang tak sihat, kan. Kesian kan, kawan masuk hospital, kita pun belilah yang tu kan, bagi kat dia kan. Kawan kena, ya Allah, dia pula apatah lagi, doktor kan boleh percaya sangat ini sunnah ni. Memanglah madu tu sunnah, tapi madu yang dalam botol kamu tu sunnah ke tak? Kan? Not even, bukan sunnah, nama madu pun tak ada, kan. Allah Rabbi, ni fitnah-fitnah akhir zaman dah, bukan sekadar yang memang roh rosak, fizikal pun habis rosak, kan. Baik, mana nak cerita tadi? Cerita tentang hati tadilah, tu poinnya. Maknanya kalau tak suluh dengan ilmu, kata Syekh Abu Hasan Sazili, mati dosa besar, dia tak tahu dia ada dosa besar. Jadi sebab tu kena suluh ilmu dalam. Ilmu tu kena suluh kita. Ilmu itu kena menyuluh kita. Kalau tidak, kita tak perasan. Okey? Okey, mana lagi? Nak sambung baca. Mana satu? Tidak menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan adalah tanda adalah tanda kebenarannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kehadiran bersama-sama dengannya. So indikator yang kita tu bersama dengan Allah sejauh mana kita meninggalkan benda tak bermanfaat. Itu je dia punya conclusion dia. Sebaliknya, barang siapa menyibukkan dirinya dengan barang-barang yang tiada bermanfaat, maka keadaan demikian menunjukkan tiadanya kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya. Kan Allah katakan, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah sebut dalam Quran, tidak keluar satu lafaz yang membentuk qaul, perkataan, tidak dia melafazkan satu perkataan, melainkan di kanannya raqib atid. Jadi kalau kita buat tak peduli, menunjukkan kita tak percaya pun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak percaya kan? Itu maknanya petunjuk. Ya, benda tak bermanfaat ni kalau kita buat, dia menunjukkan sebenarnya sifat tak adanya ketauhidan bersamanya kita dengan Allah. Sementara sifat tidak membenarkan kehadiran bersama-samanya akan memusnahkan amalannya. Maka di saat itu ia termasuk dalam golongan mereka yang binasa. Jadi sebenarnya bukanlah benda yang sia-sia ni tak ada apa-apa, tetapi akhirnya membawa kepada binasa. Telah diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Ya, tabi'in. Apa itu tabi'in? Mereka yang tak jumpa dengan Nabi tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. So Hasan Basri adalah kibar. Jadi ada sebagian ulama menyatakan bahawa di kalangan tabi'in yang paling besar adalah Hasan Basri. Ya, di kalangan ini masyhur. Sebab Hasan Basri ini seorang ulama yang masyhur sangat. Bahkan dia ada mazhab Hasan Basri. Dia ada mazhab. Tetapi mazhabnya tak diteruskan oleh anak murid dia. Jadi sebab tu bila di akhir zaman ni yang popular tinggal 4 mazhab. Sebenarnya di zaman dulu Hasan Basri contohnya ada satu mazhab. Sufyan Ats-Tsauri ada mazhab. So banyak mazhab di zaman dulu. Tapi kerana dia tidak sempat menjadi satu institusi pemikiran yang structure, dan akhirnya hilang begitu sahaja, ya, hilang begitu saja. So Hasan Basri adalah seorang tabi'in. Ada satu lagi istilah, saya mungkin pernah cakap dalam kelas kita kan, satu lagi istilah disebut mukhadram. Kenapa buat cerita kejut ni? Dulu dah cerita rasanya. Tak dengar? Ram. Ya Allah, daripada awal tu tak jelas ke apa yang saya cerita? Oh ni je. Nasib baik, ya Allah. Tidak kena ulang balik daripada salam tadi. Mukhadram. Mukhadram ialah, ya, mukhadram ni adalah istilah untuk orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman tetapi tak jumpa Nabi walau sezaman dengan Nabi. Jadi dia hidup sezaman dengan Nabi dan dia beriman. Contohnya Raja Najasyi, contohnya yang beriman dengan Nabi kan.
tetapi dia tak pernah jumpa Nabi sezaman dengan Nabi. Jadi dan biasa mereka ini biasanya Islam kerana sahabat Nabi. Jadi yang langsung tak jumpa sahabat, yang bukan duduk sezaman, yang hanya mutlak jumpa sahabat, tabi'in. So mukhadram ini adalah istilah yang diberikan. Ini istilah. Ya, kalau kita tengok dalam istilah kita akan jumpa setengahnya memberikan nama hanya tabi'in saja. Contoh yang popular mukhadram ialah Uwais Al-Qarani, sebab dia hidup sezaman Nabi, beriman dengan Nabi tetapi tak pernah jumpa Nabi, maka istilahnya mukhadram. Okey, apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, sering orang kaitkan Imam Hasan Basri. Kenapa orang kait bila kata kalimah imam? Kenapa orang kaitkan di kalimah imam? Imam ni maknanya seorang yang faqih, yang sangat alim. Yang sangat alim, baru orang panggil dia imam. Jangan fikir dia ni imam section 7 kot. Nama pun sama, Hasan Basri. Jadi imam tu imam solat, tapi imam ni, sebab imam ni asal maksud adalah duduk di hadapan, ada makmum orang ikut. Amam bermakna depan, makmum orang yang mengikut orang hadapan, tetapi bukan dalam konteks solat, tetapi dalam konteks knowledge. So dalam konteks knowledge, bila sampai pada satu tahap ilmu, maka disebut imam. Imamul Syafi'i, Imamul Bukhari, kan? Jadi imam ni satu gelaran yang tinggi dalam masyarakat. So apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Beliau telah berkata, dari alamat bahawa Allah berpaling, Allahu Akbar, tak jauh. Ya, dari alamat bahawa Allah berpaling dari seorang hamba ialah dengan menjadikan beliau sibuk dengan perkara yang tidak memberi manfaat terhadap dirinya. Allahu Rabbi. Ini yang paling takut, ya. Ini adalah ancaman. Maknanya Allah berpaling dari kita. Allah tak nak kita. Allah tak nak. Siapa yang Allah tak nak, orang tu Allah sibukkan dengan benda yang tak bermanfaat. Ada je benda tak nak. Ada je sibuk sampai tak sempat nak buat benda baik. So kenapa jadi macam tu? Kata Hasan Basri, kenapa? Sebab Allah tak nak pada dia. Ya, Allah tak nak pada dia. Bukan dia tak nak pada Allah. Bukan dia tak nak, tapi Allah tak nak pada dia. Ini lebih takut. Ini lebih takut. Ya. Sebab tu ada orang kan, Allah Rabbi. Saya ingat, saya pun pernah cerita. Kelas kita lama dah kan? Tahun ke berapa dah ni? Kita punya kelas ni tahun ke berapa ya? 6? 6 campur cuti banyak lah. PKP pun dah 2 tahun kan. Ya. Ya. 2015. Oh ya, okey. Tu dah lebih detail April. Okey. Apa saya nak cerita tadi? Apa yang saya nak cerita tadi? Saya pernah forum, saya cerita tapi mesti yang mungkin saya pernah dengar ya. Ada orang bagi tahu kenapa ya, orang mengadulah, kenapa ya kita payah nak selawat pada Nabi. Nak selawat payah. Padahal ringan je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh tengah masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh je kita tengah memandu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh je masa free, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pahala kan besar sangat. Kelebihan ya Allah sangat besar. Ya. Lepas tu satu, ni tanya ni. Saya forum sekali ni. Tapi saya baik tak tanya, saya tanya seorang ustaz lah, syaikh. Ya. Lepas tu ada orang, rupanya ada orang, kita tak perasan, ada orang dia pergi umrah, bila sampai ziarah Madinah, dia tak nak pun ziarah makam Nabi. Dia tak nak pun ziarah makam Nabi. Ya. Ya. Tak dengar? Saya pun terkejut. Tapi ada berita yang mengejutkan, ada. Sebab apa? Sebab ziarah itu kan makam, kubur kan. Jadi kenapa perlu ziarah kubur? Kan?
Nabi suruh ziarah masjid. Sebab tu dalam kitab Riyadhus Salihin bab ziarah makam bab ziarah masjid Nabi. Kita mengaji hadis kan, di Riyadhus Salihin ada satu bab ziarah masjid Nabi. Siapa yang tulis? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi orang mengaji kitab Riyadhus Salihin, dijumpalah kita ziarah masjid, bukan ziarah makam. Mungkin siapa pernah. Lepas ni kalau siapa kitab Riyadhus Salihin, tolong cari bab ziarah masjid Nabi. Untuk makluman kita, kitab asal ditulis oleh pen Imam An-Nawawi ialah bab ziarah makam Nabi, tetapi orang tukar kepada ziarah masjid Nabi. Jadilah orang belajar tu, buat apa nak ziarah makam Nabi? Sebab dalam Riyadhus Salihin suruh ziarah masjid Nabi. Baik, ada rupanya. Sebab mengaji tu ya, makam orang dah meninggal, apa benda? Kan? Baik, ada rupanya. Jadi orang tanyalah, selawat tak nak banyak. Kadang-kadang bukan sekadar tak selawat, orang selawat marah, sakit hati tengok orang selawat, kan? Lepas tu ziarah makam, jauh lah, memang tak pergi ya, memang tak. Jadi tanya pada Syekh ni, dia kata apa? Jawapan dia, saya rasa saya menangis. Dia kata, wahai anda yang bertanya, kamu jangan risau tentang orang yang tak suka selawat dan marah orang-orang berselawat. Tak perlu risau orang yang tak ziarah Nabi, kerana bukan dia yang tak nak pada Nabi, Nabi yang tak nak pada dia. Nabi yang tak nak pada dia. Well, mungkin dia kata, siapa Nabi tak nak? Tapi ingat, kita akan duduk di padang mahsyar. Tapi ingat, Allah berikan pada Nabi kekasih Allah ni satu benda namanya syafaat. Cuba bayang kalau sekarang kita sombong, alah, benda lah syafaat Nabi. Dan cuba bayang di hari akhirat nanti, Nabi tak nak bagi kita syafaat. Nabi tak nak bagi kita sombong yang melampau ni. Nak selawat, sakit hati orang selawat. Saya tak faham kenapa kita sakit hati pada orang selawat pada Nabi SAW. Lebih daripada kita sakit hati daripada orang yang nak karaoke 24 jam sampai langsung tak ingat dunia. It's okay, tak apa. Tapi yang ni kita butuh kalau boleh sehabis-habisan. Semua yang dikasih sekalian, bukan kerana dia tak nak pada Nabi, tetapi kalau ikut Hasan Basri punya nada suara ni sama, Nabi yang tak nak pada dia. Cuba bayang kalau Nabi tak nak menengok muka kita di hari akhirat. Ya, semua yang dikasih sekalian, sebab hari akhirat ni macam dunia jugalah. Kita punya currency, boleh ke sikit lagi? Dan semoga jangan itu masuk benda lara. Kan kita ni bab-bab sia-sia ni kan. Janganlah 5 minit terakhir 5 minit yang sia-sia. Ya kan? Allah, apa saya nak cakap tadi? Terima kasih. Dunia kan semuanya pakai duit. Semua pakai duit. Percaya atau tidak? Semua benda pakai duit. Betul kan? Ke macam mata duitan saya cakap ni? Tak. Betul kan? Semua benda. Kita nak pergi sarapan pagi, pakai apa? Duit. Lepas sarapan nak makan tengah hari pula, duit. Rasa nak pakai baju lah, duit. Rasa nak pergi masjid lah, letak minyak, pakai, semua duit. Dan cuba bayang tak ada duit ya? Jadi ada orang banyak duit, ada orang kurang duit, ada orang tak ada duit. Orang tak ada duit tak boleh makan. Itu hakikat dia. Ya. Tak ada tempat tinggal. Tak ada apa. Kesian kan? Kadang-kadang Allah, kalau kita berjalan, ya, saya pernah tengok seorang yang Masya Allah menggigil ni, sambil menangis cakap, saya ni demi Allah 3 hari dah tak makan. Minum air pipe je kita. Nak makan tak ada benda boleh makan. Dia pernah sampai buka
tong sampah, ambil apa yang kawasan yang boleh kadang-kadang itu makanan dia. Kenapa tak ada duit? Semua yang dikasih sekalian, benda yang sama di hari akhirat, semuanya pasal pahala. Mesti pakai currency, mesti pakai mata wang, dan mata wangnya adalah pahala. Jadi ada orang banyak pahala, ada orang yang sederhana, ada orang tak ada pahala. Orang tak ada duit tadi kita tengok makan tak, kebuluran, menggigil, lapar. Cuba bayang kalau kita pahala tak ada. Dan syurga itu ialah Allah beri dengan asbab pahala yang kita ada. Betul kan? Cuba yang pahala tak ada, apa nak buat? Tengok balik solat subuh kita daripada takbir sampai salam, sejauh mana kita 100% dalam khusyuk, baru jadi pahala. Kita baca Quran, sejauh mana kita betul-betul tak ada rasa riak, tak ada rasa nak menunjuk, 100%. Cuba fikir balik, bila kita mati, yang kita rasa kita amal tu, rupanya sembahyang khusyuknya sikit je. Sembahyang tapi sikit je menjadi pahala, sikit menjadi pahala. Apa jadi pada kita? Apa jadi pada kita? Maka Allah berikan Nabi syafaat. Sebab tu kita, bila kita sedar diri kita, rupanya Allah sayang. Sebab tu rahmatan lil alamin pada Nabi adalah alam, bukan alam dunia. Alam akhirat nanti Allah beri pada Nabi satu yang namanya syafaat. Maknanya walaupun pahala dia tak cukup, tapi dengan syafaat Nabi masuk dalam syurga. Hak tu pun kita benci, tak tahu nak cakap lah. Hak tu pun kita tak berkenan, kita tak tahu nak cakap lah. Sebab tu Masya Allah ya. Dan kalau kita, saya suka sebut ni last lah ya. Tengok sian kan, nak tak adi kan, kang hati Ustaz ni baik sungguh ya Allah. Patut nak packing dah kan, tapi tahan. Allah baik sungguh jemaah masjid Bukit Jerutung ni, ya Allah solehah, alhamdulillah ya. Tempat lain tu pasal packing buat juga kan, dah tak penting kan. Tadi Ustaz pun cakap dah tak penting dah kan. Allahu Rabbi. Tertulis kalau kita pergi, ini pun saya selalu cakap juga, kalau kita pergi daripada Babus Salam, kita keluar ke Babul Baqi', makam Nabi, kita akan lalu Raudhah kan, daripada ni. Laki-laki lah, perempuan dia dari sini kan, laki-laki. Di gerbang untuk masuk Raudhah tertulis apa dia? Rasulullah bagi tahu ni, Rasulullah bagi tahu, tolong dengar dengan hati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Dia tulis pakai copper tooling, copper. Nabi cakap, dipahat kat situ. Apa dia? Syafaatku tetap ada walaupun pada umatku yang melakukan dosa besar. Sebab Nabi ni satu benda yang kita tak boleh nak marah Nabi, ialah Nabi sayang sangat kita. Tu je masalah Nabi. Masalah Nabi pada kita ialah Nabi terlampau sayang pada kita. Hatta kata Nabi dia buat dosa besar, syafaatku tetap ada. Bukan Nabi suruh kita buat dosa besar, please. Oh bukan, buat dosa besar tak apa Nabi. Tak. Nabi nak bagi tahu walaupun seorang umat aku itu dilakukan dosa besar, syafaatku ada untuk dia. So kalau macam tu sendiri Nabi, Masya Allah, macam manalah kita tak selawat, macam mana kita tak sayang, tak rindu, tak kasih pada Nabi. Kalau tak ada, kita latih. Macam mana latih? Bergaul lah dengan orang yang sayang Nabi, kasih Nabi, selawat banyak pada Nabi. Kita bergaul dengan orang tak nak selawat, sah kita tak selawat, sah kita tak peduli Nabi. Yang penting kita ni ibadat. Ibadat macam tadilah ya, ibadat macam tadilah. Bila tengok balik, ya Allah ya, sembahyang, amalan ya, nak ni riak ni, sombongnya macam-macam ya. Okeylah, baik, semua yang dikasihkan cukuplah sekadar itu. Semoga ada kebaikan daripada jalsah kita sama-sama pada pagi hari ini. Ampun maaf daripada saya, pastinya saya cakap-cakap tadi pasti ada perkataan akhlak, tingkah laku yang tidak bagus, tidak manis. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin. Assalamualaikum.